Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Dan insya-Allah kita akan berpindah kepada surah yang baru, iaitu surah Al-An'am, iaitu surah yang ke-6 yang mengandungi 165 ayat. Seperti biasa saya terangkan dahulu sinopsis surah ini ataupun pendahuluan serta intisari berkenaan dengan surah Al-An'am ini. Surah ini mengandungi 165 ayat dan surah ini diturunkan di Makkah kecuali 9 ayat sahaja, iaitu ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151 dan 153 adalah diturunkan di Madinah selepas hijrah Nabi SAW ke sana. Dan dari segi turutan penurunan, surah ini iaitu Al-An'am diturunkan selepas suratul Hijr. Mengikut riwayat kebanyakan ulama bahawa surah Al-An'am ini diturunkan di Makkah secara sekaligus pada suatu malam dan bukan beransur-ansur. Lalu Nabi SAW telah memanggil katabatul wahy, para penulis wahyu, supaya mereka menuliskannya, dan mereka pun menulis semuanya pada malam itu juga, kecuali 9 ayat yang disebutkan tadi. Kata setengah ulama, surah ini ada mempunyai 2 kelebihan. Yang pertama, iaitu ia merupakan surah yang diturunkan jumlatan wahidah dengan sekaligus. Yang kedua, dikatakan surah ini turun dan diarak, diiringi oleh 70,000 malaikat, kerana kemuliaannya yang mengandungi dalil-dalil tentang akidah dan tauhid, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenabian, balasan di akhirat, dan pada masa yang sama menolak dakwaan dan kesesatan pihak-pihak yang mengingkarinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab Safatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa tema surah Al-An'am ini ialah bersekitar tentang akidah dan juga asas-asas dan dasar-dasar keimanan. Dan ia berbeza dengan tema dan tajuk-tajuk ataupun persoalan-persoalan surah-surah Madaniyah yang berada sebelumnya, seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan juga Al-Maidah. Dan Al-An'am tidak menyentuh tentang ayat-ayat mengenai hukum bagi menyusun kumpulan orang Islam, seperti puasa, haji, hukuman-hukuman tertentu dan hukum-hukum berkenaan dengan kekeluargaan. Juga tidak menyebut tentang urusan-urusan berkaitan jihad ataupun peperangan ataupun penentangan terhadap golongan yang
terkeluar daripada Islam. Juga tidak bercerita tentang Ahlul Kitab, sama ada Yahudi dan Nasara, juga tentang orang-orang munafik. Akan tetapi ia menyentuh isu-isu besar dan asas dan fundamental tentang asas-asas akidah dan keimanan, yang mana boleh diringkaskan kepada 3 tajuk atau 3 tema utama surah Al-An'am ini. Yang pertama, isu berkenaan dengan al-uluhiyah, tentang ketuhanan. Yang kedua, tentang al-wahyu war risalah, berkenaan dengan wahyu dan juga ar-risalah. Yang ketiga, berkenaan dengan al-ba'th wal jaza', iaitu hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Dan kita akan dapati perbahasan di dalam surah ini dibawakan secara panjang lebar, yang menyentuh tentang asas-asas yang 3 ini, yang pada masa yang sama berkaitan dengan ad-da'wah al-islamiyah. Dan kita akan dapati senjata yang digunakan dalam dakwah Islamiyah itu ialah hujjah yang kukuh, dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas, yang cukup meyakinkan sesiapa sahaja, kerana surah ini diturunkan di Mekah dan berhadapan dengan kaum musyrikin. Dan antara perkara yang menarik perhatian kita dalam surah yang mulia ini ialah ia membawakan atau mendatangkan 2 uslub, 2 bentuk yang menonjol, yang dominan, dan tidak akan kita temukan kedua-duanya sebanyak mana kita temukan dalam surah ini, yang dipanggil sebagai uslubut taqrir dan yang kedua dipanggil uslubut talqin. Apa dikatakan dengan uslubut taqrir ialah bagaimana Al-Quran itu membawakan dalil-dalil yang berkaitan tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil yang menunjukkan kewujudan dan kekuasaan Allah, yang menunjukkan kekuatan sultan pemerintahan Allah dan kegagahannya dalam suatu bentuk yang boleh diterima. Terpaksa, kita katakan terpaksa direlakan untuk diterima sebagai suatu kebenaran. Dan antara jalannya ialah dengan mendatangkan sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasa oleh panca indera, tetapi dapat dirasakan di dalam hati, terutamanya oleh hati-hati yang sejahtera, oleh akal yang waras, yang akhirnya mengakui dan terpaksa mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah yang mencipta segala kejadian. Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai kemuliaan, kelebihan, dan dialah yang melimpahkan segala-galanya. Contohnya dengan penggunaan kata ganti nama huwa, yang bermaksud dia, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak kalimah huwa di dalam ayat ini yang memperlihatkan hal yang tersebut. Adapun yang kedua ialah uslubut talqin, dan uslubut talqin ini sangat jelas kelihatan apabila Allah Subhanahu wa taala mengajar secara terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talqin bermaksud menyampaikan secara terus hujjah, dalil yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhadapan dengan musuh-musuh baginda. Dan hujjah yang ditalqinkan, diajarkan kepada Nabi itu dan ditujukan kepada musuh-musuh baginda itu, hujjah yang sama sekali akan menewaskan kemampuan musuh, sehingga musuh tidak boleh dan tidak berdaya untuk melepaskan dirinya daripada melainkan tewas dan mengaku kalah dengan hujjah tersebut. Dan ia datang dalam bentuk atau uslub soal dan jawab yang akan kita temukan di dalam surah ini secara panjang lebar. Dan begitulah surah ini membawakan konteks dakwah dengan cara bermunaqasyah, dengan cara berdebat, dengan cara bersoal jawab dengan orang musyrikin dan menewaskan mereka menggunakan hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang tidak dapat dinafikan, yang sama sekali akan menghancurkan kebatilan. InsyaAllah akan kita teliti bersama pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.